Bahkan untuk kita hadir pada malam ini ke pengajian yang biasanya lepas isyak ni kita banyak macam-macam aktiviti, nak makan malam lah, nak minum-minum kopi dengan kawan-kawan. Dan inilah dinamakan mujahadah. Kita lawan kehendak diri kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbahasan kita di halaman 63 di hadis yang ke-84, bab idamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia idam? Idam ini lauk pauk ataupun kuah atau apa sahaja yang dimakan bersama dengan roti. Jadi sebagaimana kita maklumi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari Jaziratul Arab, berasal dari tanah Arab yang makanan rujinya adalah gandum. Jadi dibahaskan berkaitan dengan makanan Nabi ataupun apa yang Nabi cicah bersama dengan roti. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khal. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lauk pauk ataupun campuran cicahan roti yang paling baik adalah cuka. Maka di dalam hadis ini menyebutkan ataupun para ulama ketika mensyarahkan ketika mana Nabi tanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha tentang apa makanan yang ada, ataupun ketika mana Nabi dihidangkan dengan cuka sebagai pencicah kepada roti, maka menunjukkan akhlak Nabi. Nabi tak menolak apa yang dihidangkan. Jadi kita ni kalaulah keluarga kita, isteri kita, mak kita, apa tuan rumah yang kita ziarahi hidangkan apa sahaja makanan, maka kita kena puji, oh sedap ni, dan kemudian kita makan. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau roti, kalau kita pun roti makan mesti sedap dengan kuah kari contoh. Kalau orang kita lah, maksudnya mesti bersama dengan lauk ataupun apa-apa kuah yang ada lauk, barulah dia menjadi makanan yang nikmat. Cuka ni sebenarnya benda-benda yang biasa sangat. Tapi tengok Nabi SAW, apa yang dihidangkan Nabi makan. Bahkan Nabi memuji pula makanan tersebut. Kalau disebutkan, kata lauk pauk paling baik, adakah cuka paling baik? Tak. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut makan paling sedap ni daging. Tapi beginilah Rasulullah SAW menjaga ataupun memakan apa yang dihidangkan padanya. Dan bagaimana Nabi menjaga hati orang yang menyiapkan makanan padanya. Sebab tu dalam adab makan, kalau kita baca dalam kitab adab, disebutkan apa antara adab makan. Kepada orang yang masakkan kepada kita, orang yang hidangkan makan pada kita, kita ucapkan terima kasih. Kerana apa? Kerana Nabi sangat berterima kasih pada orang-orang yang berbuat baik kepada baginda Nabi. Apa lagi ahli keluarga kita. Baik. An Ibrahim bin Umar bin Safinah an abihi an jaddihi qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Ibrahim bin Umar bin Safinah menyatakan daripada bapanya, daripada datuknya, berkata aku pernah memakan daging hubara, sejenis burung yang berleher besar seperti ayam Belanda. Yakni beliau makan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini nak menunjukkan tentang keharusan untuk memakan binatang tersebut. Yang Belanda ni dah diterjemahkan. Kalau dalam syarahan Arab disebut dia adalah binatang yang bertengkuk panjang. An Zahdamin al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa al-Ash'ari qala faqaddama ta'amahu wa qaddama fi ta'amihi lahma dajajin wa fil qawmi rajulun minna min bani taymillah ahmaru ka'annahu mawla qala falam yadnu faqala lahu Abu Musa udnu
فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. Zahdam Al-Jarmi menyatakan, suatu hari kami sedang bersama Abu Musa Al-Ash'ari. Lalu dihidangkan makanannya termasuk hidangan daging ayam di antara orang yang hadir. Ada seorang lelaki daripada Bani Taymillah. Kulitnya putih kemerahan dan kelihatan seperti orang asing. Dia tidak mahu mendekati hidangan yang ada. Maka Abu Musa berkata kepadanya, kemarilah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan ayam. Orang itu menjawab, sungguh aku melihat ayam memakan sesuatu yang aku benci, maka aku bersumpah untuk tidak memakannya selama-lamanya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di sini diceritakan tentang seorang daripada tabi'i yang didatangkan padanya makanan, dan makanan itu, daging itu adalah ayam. Dan kemudian ada orang dia tak nak makan. Maka Abu Musa Al-Ash'ari tanya, kenapa tak makan? Maka dia jawab, sebab dia tengok ayam tu makan benda-benda yang kotor. Maka Abu Musa berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Kemudian dia kata bahawasanya dia dah bersumpah untuk tak makan, dan kemudian dia membayar kafarah sumpahnya. Kerana apa? Kerana nak menjadikan Rasulullah sebagai ikutannya. Baik. Maka di sini kita lihat bagaimana para sahabat mereka sangat mengambil berat tentang apa yang Nabi buat. Sampaikan mereka memakan apa yang Nabi makan. Ketika mana dihidangkan ayam, maka sahabat tengok Abu Musa kata, mai makan. Bukan pasal ayam ni sedap, bukan pasal ni lauk paling special dekat sini, tak. Tapi dia kata, mai makan. Sebab apa? Sebab saya pernah tengok Nabi makan. Dan daripada sini kita belajar adabnya apa? Adabnya kita menjadi tuan rumah. Kalau tetamu datang pada kita, maka para ulama sebut, kalau dia tak makan, kita kena tanya, kenapa dia tak makan? Mungkin sebab dia alergi, mungkin sebab apa. Maka Abu Musa cepat-cepat tanya, kenapa tak makan? Jadi kita kalau kita tengok ada tetamu tak makan, kita tanya. Mungkin sebab dia alergi, ataupun mungkin sebab apa-apa. Jadi supaya kita dapat menghidangkan yang terbaik kepada tetamu. Dan memuliakan tetamu itu daripada sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. An Abi Asidin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu zaid waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Yang tu orang nak masuk mengaji. Duduk diam-diam. Abi Asid radhiyallahu taala anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun dan manfaatkanlah ia sebagai minyak buat rambut. Sesungguhnya minyak zaitun berasal daripada tumbuhan yang diberkati. Jadi di sini cerita tentang minyak zaitun. Jadi yang pertama nak disebut pada kita, Nabi bagi tahu buah zaitun adalah buah yang diberkati. Maka sebab itu kalau kita nak, ataupun antara makanan yang banyak berkatnya, bahkan disebut dalam Al-Quran juga, yang pertama buah tin dan juga buah zaitun. Bahkan minyak zaitun itu boleh digunakan pada pelbagai keadaan. Bahkan para ulama sebut sebab apa buah zaitun itu berkat. Kenapa disebutkan pokok zaitun itu berkat?
Kerana apa makna berkat? Kan kita kata kita nak hidup yang berkat, semuanya berkat. Maka apa makna berkat? Kita dah sebut sebelum ni, ziyadatun fil khair, pertambahan pada berbuat kebaikan. Maka kenapa disebut minyak zaitun buah yang diberkati? Kerana manfaatnya banyak. Boleh dimakan, boleh buat masak, boleh buat minyak rambut dan sebagainya. Bahkan disebutkan, para ulama sebutkan, pokok yang mula-mula ditanam selepas berlakunya taufan, ribut yang besar di dunia ini adalah pokok zaitun. Bahkan amalan baginda Nabi SAW makan roti dengan minyak zaitun. Itu daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak dengan kesihatan dan berkat dan juga pahala, kita usaha juga untuk makan buah zaitun ataupun gunakan apa-apa daripada zaitun yang kita boleh gunakan dan ambil manfaat daripadanya. Dan kenapa buah zaitun itu disifatkan dengan dia berkat? Kerana dia telah mendapat doanya, disebutkan daripada 70 orang Nabi, antaranya Nabi SAW. Begitu berkatnya buah zaitun sampai sedemikian. Maka diceritakan di sini bahawasanya apa? Nabi SAW juga pernah makan daripada buah zaitun dan meminyak daripada buah zaitun. Dan kalau kita cerita buah zaitun yang terbaik, itulah daripada bumi Syam. Bumi Syam ni di mana? Di Jordan, di Baitul Maqdis, ataupun di Syria dan juga Lebanon. Kalau kita nak beli buah zaitun, minyak zaitun, nanti kita pergi Al-Aqsa dengan Jordan. Kita pergi beli kat sana lah. InsyaAllah. Bila tu Ustaz? Nanti kita bincang. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibu ad-dubba fa'utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faj'altu atatabba'uhu fa'adha'ahu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam menyukai buah labu. Menyukai buah labu. Sehingga dibawa hidangan labu kepadanya atau diundang baginda untuk diberi hidangan labu. Aku selalu mengikuti baginda, maka aku meletakkan hidangan labu di hadapan baginda kerana aku tahu baginda menyukai. Lihat bagaimana akhlaknya orang yang berkhidmat. Sayyidina Anas bin Malik, dia dah tahu dah apa yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapat tahu daripada sini antara makanan yang disukai oleh Nabi adalah labu. Jadi kalau kita suka makan labu ataupun lepas ni kita suka makan labu sebab Nabi suka labu, dapat pahala bila kita makan dengan niat untuk mengikut baginda Nabi dan menyukai apa yang Nabi suka. Bahkan Nabi masak labu tersebut. Bahkan para ulama sebut lagi apa antaranya kelebihan labu, dia menambah kecerdikan akal. Dan Nabi makan bersama dengan para sahabat ketika mana makan labu. Kemudian kalau dalam sebahagian syarah disebutkan, sampaikan kan kita, kalau kita belajar dalam Syama'il lagi nanti ada yang disebut kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah apa yang ada di samping. Namun para ulama sebut ketika mana Nabi makan labu, ketika mana labu tu ada jauh pun, Nabi tetap mengambil dan memakannya dalam keadaan para sahabat ridha kepadanya. Maka dalam hadis ini para ulama sebut yang pertama nak ajar kepada kita harus untuk kita makan bersama ramai-ramai. Bahkan dianjurkan kita makan ni kalau boleh, kalau kita makan kat rumah, makan sama-sama. Sebab apa? Pada kebersamaan itu ada berkat. Kemudian disebutkan lagi apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian disebutkan lagi, apa lagi? Makanan tu, makan bila kita makan bersama, ada keberkatan, ada kebaikan dan akan jadi kenyang. Dan dekat sini tadi kita cerita, boleh untuk kita mengambil makanan yang tak ada di samping kita dalam keadaan orang lain ridha dengan kita. Jadi, macam mana kita nak syarahkan sedikit berkaitan dengan hadis? Macam mana yang kata, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah apa yang ada di samping. Dekat sini disebutkan kalau makanan itu dia berada ataupun kalau dia dalam hidang kita, kita boleh ambil walaupun jauh sikit daripada kita. Yang tak boleh ni apa? Ambil dekat hidang orang lain. Dekat hidang kita ada ayam, dekat hidang orang lain ada ayam. Kita ambil ayam yang ada pada orang lain. Kalau kita makan talam kan, ada 4 ayam. Ambillah ayam kat depan kita ni. Tak payahlah ambil ayam kat ujung sana. Oh, ayam ujung sana sedap lagi Ustaz. Sebab apa? Sebab kat tulang. Saya pun suka tulang. Jadi kita ambil tak. Apa yang ada dekat kita, kita makan. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Aisyah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai halwa. Halwa ni apa? Makanan yang manis ataupun manisan dan juga madu. Maka dekat hadis ni Sayyidatina Aisyah bagi tahu bahawa Nabi suka manisan dan apa-apa juga manisan. Maksudnya apa-apa manisan kalau kita makan, baik untuk kita makan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kedua adalah asal madu. Kerana apa? Kerana manfaat yang banyak yang ada pada madu. Baik. Dekat sini ada satu syarahan yang para ulama sebut, hubbul at'imah an-nafisah la yunafi as-suh. Contohnya, madu ni benda yang mahal ataupun manisan ni makanan yang mahal. Adakah bila Nabi suka makan menafikan Nabi ini tidak zuhud orangnya? Tak. Kenapa? Kerana rezeki ini semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makanlah apa yang dikurniakan, apa yang diberikan. An Abdullah bin Harith qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Abdullah bin Al-Harith menyatakan kami telah makan daging bakar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Dekat sini cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging bakar di dalam masjid. Dan di sini kita lihat apa dia? Tawaduknya Nabi. Walaupun Nabi itu seorang Rasul, tapi Nabi turut makan bersama dengan sahabat. Nabi kata, tak adalah saya makan asing, tak ada. Nabi tetap makan bersama sahabat. Kemudian disebutkan, oh Nabi makan dalam masjid ke? Ada riwayat sebut Nabi makan ketika itu semasa i'tikafnya Nabi. Maksudnya Nabi i'tikaf di masjid, jadi tak keluar, sebab itu Nabi makan di dalam masjid. Bahkan memang diharuskan untuk makan dalam masjid dengan syarat tidak mengotorkan masjid. Baik. Jadi dekat sinilah ada kisah yang disebutkan. Ada seorang lelaki yang dia makan, dia kata, ya Rasulullah saya makan tapi tak kenyang. Maka ketika itu Nabi kata, mungkin sebab kamu makan berpisah-pisah, makan sorang-sorang. Maka Nabi kata, makanlah bersama-sama sebab pada kebersamaan itu ada keberkatan. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilahmin fa rufi'a ilayhi dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Abu Hurairah menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan daging, maka diberikan bahagian kaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyukainya, maka Nabi SAW menggigit daging tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka di sini cerita tentang Nabi SAW, apa yang disukai oleh baginda Nabi. Nabi SAW suka makan daging. Daging zira' ni apa? Bahagian zira' ni bahagian kaki. Bahagian kaki. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Disebutkan Nabi SAW, kenapa baginda suka zira'? Kenapa suka bahagian kaki? Ada yang sebut peha tangan. Kerana bahagian tu lembut dan yang paling cepat masak. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi disebutkan lagi apa lagi kita dapat pelajari di sini, sebutkan maka baginda menggigit daging tersebut. Maka disebutkan apa? Pada bahagian daging ataupun cara makan daging yang paling baik adalah kita makan daging tersebut dengan kita angkat. Contoh macam makan ayam KFC tu kan. Dia makan macam tu. Kerana lebih lazat disebutkan. Melainkan kalau potongan daging itu besar, terlampau besar, maka dipotong. Tapi kalau tidak, maka dimakan terus. Itu lebih sedap. An Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu qala tabaqtu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qidra wa qad kana yu'jibuhu dhira' fanawaltuhu dhira' thumma qala nawilni dhira' fanawaltuhu thumma qala nawilni dhira' faqultu ya Rasulullah wa kam lisyati min dhira' faqala walladhi nafsi biyadihi law sakatta lanawaltani dhira' ma da'awt. Sebutkan apa? Abu Ubaidah menyatakan, aku telah memasak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bekas makanan dan baginda sangat menyukai bahagian kaki daripada daging binatang. Maka aku menghidangkan kepada baginda, kemudian baginda berkata, ambilkan aku bahagian kaki. Maka aku pun menghidangkannya, kemudian baginda berkata, ambilkan aku bahagian kaki. Tadi dah 2 kali dah. Ni kali ketiga. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, berapa banyakkah kaki kambing? Baginda menjawab, demi zat yang diri ini berada di dalam kuasanya, seandainya engkau diam, engkau pasti akan mengambilnya untukku selama aku meminta. Baik. Jadi dekat sini nak disebutkan apa? Cerita macam mana tadi Nabi dah minta 2 kaki kambing. Ketika kali yang ketiga, maka orang tu bagi tahu, Abu Ubaid khadamnya bagi tahu, ya Rasulullah, saya dah bagi 2 dah kaki, mana nak bagi lagi? Nabi kata apa? Nabi kata, kalau kamu tak cakap, kalau kamu tak tanya, kamu pergi je ambil. Dan secaya ada lagi kaki. Sebab apa? Sebab itu adalah mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik. Maka para ulama sebut bahawasanya apa? Kalau seseorang itu mentaati Nabi dengan apa sahaja yang diperintahkan oleh Nabi, semuanya akan ada kebaikan. Kita dah sebut sebelum ni, contohnya dalam masalah pemakaian selipar. Kalaulah orang dia pakai selipar kaki kanan, kemudian kaki kiri, itu je. Sebab apa? Tak ada pun apa-apa hikmah ataupun saintifik. Tapi kerana hanya mengikuti Nabi, perbuatan itu semata-mata telah menjadikan yang pertama sekali keberkatan akan Allah berikan dalam kehidupan. Sami'tu Abdullah bin Ja'far yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna atyabal lahmi lahmu zahri. Abdullah bin Ja'far menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya daging yang paling baik adalah daging di bahagian belakang. An Ummi Hani qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaka shay'?
فقلت لا إلا خبز يابس وخل فقال هاتي ما أغفر بيت من أدم فيه الخل. Ummu Hani menyatakan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan bertanya, adakah engkau ada sesuatu makanan? Maka aku berkata, tidak kecuali roti kering dan cuka. Maka baginda berkata, hidangkanlah, tidak dikatakan fakir atau tidak memiliki apa-apa rumah yang mempunyai cuka. An Abi Musa al-Ash'ari, yang ini dilihat bagaimana Nabi menjaga hati. Jaga hati siapa? Jaga hati Ummu Hani. Ada kat rumah dia khal, cuka. Maka dia jaga hati dengan sebut apa? Rumah yang tak ada apa-apa tapi ada cuka. Rumah ni adalah rumah yang orang yang tidak fakir. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Abu Musa al-Ash'ari menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan Aisyah ke atas wanita-wanita yang lain adalah seperti keutamaan sarid, yakni bubur yang dibuat dari roti yang dicampur daging dan berkuah dibandingkan dengan makanan yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min akli thawri aqid ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. Abu Hurairah menyatakan bahawa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu setelah makan keju dan beliau melihat baginda makan bahagian bahu kambing, kemudian baginda menunaikan salat tanpa berwudu semula. Jadi sebab apa? Sebab ada pandangan riwayat ni digunakan dalam mazhab Syafi'i, kerana ada dalam mazhab yang lain pandangan kalau makan sesuatu yang disentuh api maka kena berwudu semula. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. Anas bin Malik menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidangkan kurma dan makanan yang dibuat daripada tepung, sejenis bubur yang dibuat daripada gandum sewaktu perkahwinan baginda dengan Safiyah binti Huyai. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم وفي الحديث قصة. Jabir bin Abdullah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke rumah kami, maka kami menyembelih baginya seekor kambing. Maka baginda berkata seolah-olah mereka mengetahui bahawa kami suka makan daging. Jadi macam tu juga kita, kalau ada orang nak datang, sebaiknya kita hidangkan makanan yang disukai oleh tetamu. Jadi janganlah hidang benda yang dia tak suka. Kalaulah ada contohnya orang Kelantan datang ke rumah kita di Kuala Lumpur, kita hidangkanlah makanan yang dia suka, nasi kerabu. Tapi kalau dia dah cakap dia nak makan makanan orang Kuala Lumpur, jadi kita orderlah chicken chop contohnya. Baik. عن المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا أفأصب فإن هذا أوفق لك. Ummu Munzir menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali telah mengunjungiku pada ketika itu kami memiliki beberapa tandan kurma mentah dan kami gantung. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali memakannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, cukuplah wahai Ali kerana engkau baru sembuh dari sakit. Lalu Ali pun duduk sedangkan Rasulullah terus makan. Berkata Ummu Munzir, kemudian aku menghidangkan silk, sejenis tumbuhan dan gandum kepada mereka berdua. Lalu Rasulullah berkata kepada Ali, makan yang ini kerana ini lebih sesuai untukmu. Bagi tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang yang arif berkaitan juga dengan makanan. Bahkan di sini Nabi nak bagi tahu pada kita, makanan yang boleh mudaratkan kita jangan kita makan.
Contoh orang yang gaut. Orang yang gaut, makanan gaut tak boleh makan, jangan makan. Makanan yang kita boleh makan, makan. Sebab apa? Sebab Nabi tengok Sayyidina Ali ada makanan yang tak boleh makan. Jadi jangan kita Bismillah. Kan kita selalu juga kan buat macam ni. Bismillah, niat ubat, insyaAllah. Benda yang tak boleh makan, tak boleh makan. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا قالت فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائمة قالت ثم أكل. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadaku lalu berkata, adakah ada apa-apa yang boleh dimakan tengah hari ini? Lalu aku berkata tiada. Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu aku berpuasa. Pada hari yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadaku lalu aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, ada seseorang telah memberikan hadiah kepada kita. Rasulullah bertanya, apakah hadiah itu? Aku menjawab, hais, makanan yang buat dia daripada campuran kurma, mentega dan tepung. Kata Rasulullah SAW, aku sebenarnya berniat berpuasa pada hari ini. Kata Aisyah, kemudian Rasulullah makan hadiah tersebut. Itulah ketinggian akhlaknya baginda Nabi SAW. Bila tak ada makanan, Nabi tak cakap apa-apa, Nabi puasa. Bila ada makanan, maka dan itu adalah hadiah, Nabi terima hadiah tersebut dan Nabi makan. Dan di sinilah disebutkan bahawasanya boleh kita berniat untuk puasa bagi puasa sunat sehingga sebelum gelincirnya matahari. Maksudnya sebelum subuh. An Yusuf bin Abdullah bin Salam qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubz asy-sya'ir fa wada'a 'alayha tamratan wa qala hadhihi idamu hadhihi wa akal. Yusuf bin Abdullah bin Salam menyatakan, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sepotong roti gandum lalu meletakkan kurma di atas roti itu lalu berkata, ini cicahannya yang ini, lalu baginda memakannya. An Anas bin Malik an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibu ath-thuflu qala Abdullah yani ma baqiya min at-ta'am. Anas bin Malik menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyukai suful. Berkata Abdullah, yang dimaksudkan dengan suful apa yang tersisa dari makanan. Suful ni contohnya apa? Kerak-kerak nasi. Antara yang Nabi suka yang lebih-lebih pada makanan tersebut. Itulah sifat tawaduk yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita masuk pada bab seterusnya, babu ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wuduk yakni dari sudut bahasa ataupun wuduk dari sudut lughawi kat sini membasuh tangan dan mulut. Dan wuduk dari sudut istilah adalah membasuh anggota tertentu dengan niat tertentu. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. Ibnu Abbas menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari tandas lalu dibawakan kepada baginda makanan. Berkata para sahabat, adakah perlu kami mengambil air wuduk kepada engkau? Rasulullah bersabda, jadi wuduk dan waduk. Kita tengok dekat situ ada biwadu'in, dekat bawah bil wuduk. Biwadu'in, waduk tu apa? Waduk tu air untuk berwuduk. Adapun bil wuduk itu perbuatan berwuduk. Maka disebut, adakah perlu kami mengambil air wuduk kepada engkau? Maksudnya ambil air untuk berwuduk. Rasulullah bersabda, aku hanya diperintahkan untuk berwuduk ketika aku mendirikan solat. Maksudnya, kalau untuk makan, maka tak perlu berwuduk. Tapi kalau maksud wuduk itu adalah membasuh tangan, maka disunatkan kita membasuh tangan. Bahkan
Walaupun kalau ada orang kata, saya tak payah basuh tangan, tangan saya dah bersih dah, saya siap sanitizer dan sebagainya. Tak. Kenapa? Kerana perbuatan berwuduk ataupun membasuh tangan sebelum dan selepas makan, apa antara faedahnya? Itu membuang sifat kefakiran daripada diri kita. Kita jadi tak fakir, tak miskin dengan perbuatan tersebut. Kemudian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bahkan di sini diajarkan kepada kita daripada perbuatan sahabat, nak ajar kepada kita apa? Kalau kita nak buat sesuatu dan kita tak pasti, tanya dulu. Orang kita ni dah buat baru tanya. Maka itu tak betul. Sahabat, sebelum mereka nak buat, mereka tanya Nabi. Maka Nabi kata, Nabi betulkan apa yang salah. An Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala qara'tu fi Taurati anna barakat ta'am al-wudu'u ba'dahu fadhakartu dhalika lin-nabi wa akhbartuhu bima qara'tu fi Taurat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu. Salman menyatakan, aku telah membaca di dalam Taurat keberkatan pada makanan itu diperolehi dengan berwuduk selepas makan. Lalu aku menyebut kepada baginda Nabi SAW mengenai apa yang dikatakan dalam Taurat. Baginda bersabda, keberkatan suatu makanan itu adalah dengan wuduk sebelum dan juga selepas makan. Jadi berkatnya makanan tu adalah bila kita membasuh tangan. Kalau kita nak makanan kita berkat, maka kita basuh tangan kita. Bahkan tadi kita sebutkan antaranya apa? Antara faedahnya apa? Membuang kefakiran daripada diri. Bahkan daripada sinilah kita fahami bahawa Islam sangat menjaga kebersihan sehingga dibasuh tangan sebelum dan selepas makan. Baik. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dan selepas makan. Jadi secara ringkasnya, mulakan kita makan dengan membaca doa dan akhirinya juga dengan membaca doa. Memuji Allah atas nikmat yang Allah beri dan memuji Allah atas makanan yang Allah beri. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqarraba ta'aman falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih. Qulna ya Rasulullah kaifa hadha? Qala inna dhakarna isma Allah hina akalna thumma qa'ada man akala wa lam yusammi Allah ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Abu Ayyub Al-Ansari menyatakan suatu hari sedang kami berada bersama Rasulullah. Abu Ayyub cerita satu hari kami duduk dengan Nabi lalu dihidangkan makan. Jadi dekat sini ada satu lagi kaedah yang kita kena belajar. Bila nak makan, hidang dulu ke makan dulu? Hidang dulu ke duduk dulu? Kaedah yang betul dan sunnah adalah kalau nak makan, duduk dulu, lepas tu bawa makanan datang. Ni kadang-kadang mak kita dah hidang, baru panggil anak-anak. Yang betulnya, panggil dulu duduk, selepas itu barulah dihidangkan makan. Supaya apa? Supaya makanan itu tak ditinggalkan, tak dibiarkan tanpa ada yang menjaganya. Tak ada. Jadi, kaedah yang betulnya macam ni. Tengok, mereka duduk, kemudian lalu dihidangkan makanan. Macam tu cara. Tidak pernah aku melihat makanan yang lebih besar berkatnya daripada makanan itu pada awal kami makan. Maksudnya apa? Makannya sedap, lepas tu makannya banyak. Bahkan para sahabat merasai keberkatan itu. Itu hebatnya para sahabat. Pada makanan tu mereka rasa berkat. Tapi bila di akhirnya, tengok, pada akhirnya, namun tidak pernah aku melihat makan yang lebih sedikit berkatnya, maksudnya kurang lazat. Dia berubah rasa. Sampai kan lazat berkat macam mana? Bila makan tu rasa berubah. Pada saat akhir kami memakannya,
Kami bertanya, wahai Rasulullah, mengapa perkara ini boleh terjadi? Baginda menjawab, sesungguhnya kita menyebut nama Allah ketika kita mula makan. Tetapi kemudian ada orang yang duduk lalu makan tanpa menyebut nama Allah, maka syaitan pun makan bersamanya. Bila tak baca, maka jadi makanan itu tak sedap. Maka para ulama sebut, ini mukjizat berlaku pada zaman baginda Nabi. Bila duduk makan dengan Nabi, makanan itu rasa sedap. Jadi lain rasa. Tapi bila mana Nabi SAW tak ada, bukan bila mana ada orang tak baca bismillah, maka makanan tu rasanya pun berubah. Mukjizat ni baginda Nabi SAW. Jadi ajar keluarga kita, mulakan dengan basuh tangan, tunggu makanan sampai hidang. Ketika hidang di apa yang ada pada makanan, ucapkan terima kasih pada orang yang hidangkan makanan, yang masak. Kena ajar daripada kecil. Terima kasih mak masak, terima kasih mak. Kadang-kadang benda tu kita tak pernah buat pun, kita tak pernah ucap pun, anak-anak kita pun tak pernah ajar. Jadi bila besar, kita malu pula nak suruh anak kita cakap macam tu. Kemudian makan apa yang dihidangkan. Jangan tanya ini je ke yang ada mak, ataupun ini je ke yang ada, dan macam. Kemudian bila kita cedok makanan, cedok daripada tepi, mulakan daripada dengan bismillah. Tengok dekat situ saja banyak dah sunnah-sunnah yang mungkin kita tak perhalusi. Tak perhalusi. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Namun sebahagian para ulama sebut, kalaulah seseorang itu dia makan beramai-ramai, seorang dah baca bismillah, sebenarnya memadai dengan yang lain. Tapi sunat untuk semua orang baca bismillah. Bahkan tadi kita pernah sebut dulu, dekat mana tempat turunnya keberkatan bagi sesebuah makanan? Di tengah-tengah makanan. Sebab itu dianjurkan kita kalau ambil apa-apa, ambil daripada tepi. Baik. Dan daripada sini para ulama sebut apa? Kalaulah orang makan sama-sama, seorang baca bismillah memadai. Tapi kalaulah ada orang dia datang lewat, dia kena baca bismillah sendiri. Tak memadai bismillah orang lain itu untuk menghilangkan ataupun menjauhkan syaitan daripada makanan. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum fanasiya an yadhkura Allah taala ala ta'amih falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah." Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang daripada kamu telah makan lalu lupa menyebut nama Allah, maka hendaklah dia mengucapkan dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Jadi betapa ditekankan untuk memulakan dengan bismillah, sehingga kalau dah sampai tengah pun makan ataupun dah selesai makan, tetap ucapkan. Cuma caranya apa? Bismillahi awwalahu wa akhirah. Baik. Bahkan dekat sini kita fahami bahawa beliau, yakni Umar bin Abi Salamah, telah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada makanan pada ketika yang di hadapan. Baik. An Abi Sa'id Al-Khudri sallam, idza faragha min lillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Lepas kita makan, maka kita pujilah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis ni, setiap kali lepas makan Nabi akan puji Allah yang telah beri makan, yang telah beri minum, supaya kita tak rasa bangga dengan apa yang kita makan. Kita tak rasa apa yang kita makan daripada usaha kita semata,
tetapi sebenarnya daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqulu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu muda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Abu Umamah menyatakan apabila hidangan telah diangkat daripada hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengucapkan segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah, baik serta diberkati pujian yang tanpa henti yang amat kami harapkan kepadanya, wahai Tuhan kami. Jadi yang kita fahami, bila mana seseorang itu selesai makan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata aw yashraba ash-sharbata fayahmaduhu alaihi. Anas bin Malik menyatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ridha kepada hamba-Nya. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada hamba-Nya yang apabila dia makan atau minum, kemudian dia memuji dan bersyukur kepada Allah kepadanya atas makanan dan minuman. Maka bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan dan ketahuilah semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mangkuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi mangkuk dekat sini maksudnya apa? Mangkuk yang digunakan untuk minum, Qadah ni mangkuk yang digunakan untuk minum. Dia tak besar, dia tak kecil. An Thabitin qala akhraja ilayna Anas bin Malik قد رضي الله تعالى عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thabit menyatakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah mengeluarkan kepada kami sebiji mangkuk yang diperbuat daripada kayu keras dan dilapisi dengan besi, sambil berkata ini adalah mangkuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maksudnya ada mangkuk untuk minum. Dan Sayyidina Anas bin Malik tunjukkan dekat sini yang kita sebut bahawasanya apa? Para sahabat itu sifatnya mereka menyimpan apa yang milik baginda Nabi untuk mengambil keberkatan. Itu yang pertama. Yang kedua, diceritakan tentang mangkuk. Kenapa dalam bab ni lepas tadi cerita makan, tiba-tiba cerita mangkuk? Kerana mangkuk ni alat untuk makan. Maka diceritakan pula lepas cerita makan, cerita pula tentang mangkuk yang digunakan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan apa? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim, menamakan bekas-bekas ataupun mangkuk-mangkuk Nabi. Nabi ada bekas-bekas yang Nabi bagi nama. Kita dah sebut sebelum ni, Nabi bila dapat apa-apa Nabi bagi nama. Jadi ada bekas Nabi ataupun mangkuk minuman Nabi namanya Rayyan. Ada yang namanya Murisan, ada yang daripada kaca, ada yang daripada kayu, ada yang daripada kayu yang ada di dalamnya daripada besi. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi daripada sini kita bila tengok Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau simpan mangkuk yang pernah minum padanya baginda Nabi, maka nak tunjuk kepada kita apa-apa yang bermanfaat kita simpan itu daripada sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah kalau kita ada tuan guru, kita ada orang alim yang mereka pernah menggunakan apa-apa bekas, kita simpan untuk ambil berkat. Daripada sinilah kita pelajari, dan daripada sini kita faham para sahabat sangat mengambil berat tentang apa-apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi asy-syaraba kullahu al-ma'a wan-nabidha wal-asal wal-laban. Anas menyatakan dengan mangkuk ini aku telah memberikan kepada Rasulullah
segala jenis minuman, air, anggur, madu dan susu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita masuk kepada hadis ataupun bab berikutnya, menceritakan tentang fakihati. Setelah kita makan lauk, semua yang Nabi makan, roti. Jadi ada juga makanan yang Nabi makan daripada buah-buahan. Jadi sekarang diceritakan pula tentang buah-buah yang dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-qitha. Ya'kul al-qitha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah makan mentimun dan kurma masak. Jadi mentimun tu timun lah, dan juga rutab, kurma yang masak. Rutab. Jadi dekat sini nak bagi tahu kita, Nabi SAW memakan makanan yang sesuai dengan ataupun yang memberi manfaat. Dan daripada sini ada nanti kita akan pelajari dalam masalah makan, disebutkan apa? Nabi SAW juga tahu tentang kelebihan makanan-makanan. Itu antara kelebihan baginda Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi makan, kan kita ada belajar orang tua kita kata ada makan yang panas, ada makan yang sejuk. Bukan panas tu panas api, tapi sifatnya panas. Jadi Nabi tak akan makan makanan yang dua-dua panas ataupun dua-dua sejuk. Sebagai contoh disebutkan timun sifatnya sejuk dan rutab sifatnya panas. Maka Nabi menggabungkan kedua-duanya supaya mendapat kaifiat ataupun mendapat faedah daripada kedua-dua makanan tersebut. Kalaulah kedua-duanya panas dan kedua-duanya sejuk, maka boleh memberi mudarat kepada orang yang memakannya. Bahkan dekat sini kita fahami apa dia? Menjaga kesihatan itu tuntutan. Jadi jangan makan je suka hati. Kerana boleh memberi kemudaratan. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittikha birutab. Aisyah menyatakan Rasulullah pernah memakan buah tembikai dengan rutab. Sama juga satu sifatnya panas, satu sifatnya sejuk, supaya memberi kebaikan pada badan. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz wa rutab. Anas bin Malik menyatakan aku pernah melihat Rasulullah memakan khirbiz, rock melon. Khirbiz ni rock melon dan rutab, kurma masak bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana an-nasu idza ra'aw awwala thamar جاءوا به إلى رسول الله فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر واليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. Abu Hurairah menyatakan ketika penduduk Madinah melihat buah daripada pohon yang mereka tanam mulai masak, mereka membawanya kepada Rasul. Ini yang kita boleh pelajari. Apa sahaja yang kita dapati daripada rezeki kita, berikan kepada orang soleh ataupun sekurang-kurangnya kepada wali kita, ibu dan ayah. Kita kalau dapat rezeki, dapat harta, mula-mula bagi siapa? Bagi orang soleh, sedekah ataupun hadiah pada orang soleh supaya berkat. Dan kemudian kepada ibu bapa kita. Ini sahabat-sahabat dah lakukan dulu. Hasil buah-buahan mereka, mula-mula mereka bagi pada mereka. Itu yang mereka lakukan.
Apabila baginda mengambil buah itu, baginda akan berdoa, ya Allah, kurniakan kepada kami keberkatan pada buah-buahan kami. Kurniakanlah keberkatan kepada uh, kami pada Madinah kami. Kurniakanlah keberkatan kepada kami pada setiap timbangan dan ukuran kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu dan utusan-Mu. Dan sesungguhnya aku ini adalah hamba dan utusan-Mu. Ibrahim telah berdoa kepada-Mu untuk kota Mekah dan aku berdoa kepadamu untuk kota Madinah dengan doa yang sama seperti doa Ibrahim untuk kota Mekah, bahkan 2 kali ganda daripada itu, kata Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW akan memanggil kanak-kanak yang paling kecil yang baginda lihat dan memberikan buah itu kepadanya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Minuman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. An Aisyah radhiyallahu taala, atau bahkan dalam hadis ni, hadis yang sebelum ni tadi kita tengok macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meraihkan anak-anak kecil. Bila mana semua orang bagi pada Nabi makanan, Nabi bagi juga pada anak kecil makanan tersebut. Kita ni selalu kalau ada makanan, kita suruh budak-budak pergi main jauh-jauh. Ni orang tua-tua punya hal, kita kata. Jadi, bukan begitu akhlaknya baginda Nabi. Sebab itu Nabi dicintai oleh yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, makhluk-makhluk lain. Semuanya mencintai. Minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulul barid. Minuman yang paling digemari oleh Rasulullah adalah minuman yang manis dan sejuk. Sebab tu kita ada pelajari Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang Nabi buat apa? Bila mana malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rendam kurma dalam bekas minuman. Bekas minuman pula daripada tanah. Maka dia akan sejuk macam kita punya labu sayur. Jadi lepas dah semalaman, esok tu Nabi minum. Sebab apa? Antara yang Nabi suka minum manis dan sejuk kerana lebih tinggi syukur. Contohnya macam mana? Contohnya kita kat negara Arab kan, makan nasi Arab. Makan nasi Arab tengah panas-panas. Waktu bila yang sedap, kena Pepsi botol tu daripada peti ais. Minum sejuk. Sejuk, lepas tu lega. Bila sendawa tu lega. Jadi, negara Arab, negara yang panas. Bila dapat minum air yang sejuk, kita akan rasa lega. Maka kenapa Nabi suka? Kerana bila rasa nikmat tersebut, syukurnya kepada Allah makin bertambah. Macam tu. Bukan sedap je, kita ni pasal sedap tu lah. Para sahabat ataupun baginda Nabi terutamanya adalah kenapa? Kerana itu akan menambahkan lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi 5 minit, kita akan baca sedikit lagi. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Walid ala Maimunah faja'atna bi ina'in min labanin fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminihi wa Khalidun ala shimalihi faqala li asyarbatu lak fa in syi'ta atharta biha Khalidan faqultu ma kuntu li'uthiru ala su'rika ahadan thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fi at'amu fi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un yujzi'u makan at-ta'ami wa syarabi ghairu laban. Ibnu Abbas menyatakan, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalid al-Walid. Ibnu Abbas cerita, dia kata saya Rasulullah, Khalid al-Walid telah datang menemui Maimunah, isteri baginda Nabi. Lalu beliau membawa kepada kami satu bekas yang mengandung susu. Maka Rasulullah pun meminumnya. Jadi kalau kita dapat makanan ataupun minuman, siapa yang mula-mula kita nak bagi makan ataupun minum? Orang yang alim dan orang yang tua. Ini kaedahnya. Jadi kalau kita makan sama-sama, siapa nak sentuh makanan dulu? Orang yang lebih alim daripada kita. Kemudian disebutkan apa? Maka Rasulullah pun meminumnya.
sedangkan ketika itu aku berada di sebelah kanan dan Khalid berada di sebelah kiri. Ini Sayyidina Ibnu Abbas kita. Setelah baginda meminum susu itu, baginda berkata kepadaku, sekarang giliran kamu untuk minum, tetapi jika engkau mahu, engkau boleh memberikan kepada Khalid untuk minum dahulu. Jadi Nabi kata apa? Bila lepas Nabi minum, Nabi kata kepada Ibnu Abbas, sekarang ni turn kamu minum. Sebab apa? Sebab sebelah kanan. Tapi kalau kamu nak bagi kat Khalid Al-Walid, sebab dia belah kiri, maka kamu boleh bagi. Apa kata Sayyidina Anas? Tidak mungkin aku mendahulukan orang lain untuk meminum daripada bekas minuman. Dekat sini nak bagi tahu, para sahabat mereka mengetahui keberkatan yang ada pada Nabi, kelebihan yang ada pada Nabi. Sampaikan anak kecil namanya Ibnu Abbas, dia tak nak kongsi. Dia kata, kalau yang lain boleh lagi ya Rasulullah. Tapi bila cerita tentang bekas minum kau, keberkatan kau, aku tak akan bagi orang lain. Aku akan ambil dulu. Sebab itu kita sebut dalam masalah ibadah, kita kena mendahului untuk buat baik. Tapi dalam masalah yang lain, kita dahulukan orang lain. Dan kemudian Nabi berdoa, ajarkan kepada kita macam mana kalau kita nak berdoa, ketika mana kita dapat makanan dan ketika mana kita dapat susu, maka kita membaca doa yang lain. Sebab apa? Susu ini sebaik-baik makanan. Dia mengenyangkan bila lapar, dia menghilangkan dahaga ketika dahaga. Cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Cara minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Shu'aib menyatakan bahawa datuknya telah berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk. Ini untuk menjelaskan tentang hukum harus. Tetapi yang paling utama, minum adalah dengan cara duduk. Apa sahaja jenis minuman, walaupun air zam-zam. An jaddatihi kabsyah qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashariba min qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tu. Kabsyah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengunjungi aku dan kemudian baginda minum dalam keadaan berdiri dari mulut qirbah yang tergantung. Maka aku pun berdiri dan memotong mulut qirbah tersebut. Ambil keberkatan. Bekas minum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Thumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik yatanaffasu fil ina'i thalathan wa za'ama Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Thumamah menyatakan bahawa Anas menarik nafas sebanyak 3 kali ketika minum dan beliau mendakwa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menarik nafas minum sebanyak 3 kali ketika minum dalam satu bekas. Disunnahkan kalau kita nak minum, kita minum 3 tegukan. Kita baca bismillah, kemudian kita minum. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bismillah, kita minum sikit. Kemudian kita sebut alhamdulillah. Kemudian kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita minum sikit, kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Kita minum yang ketiga bismillahirrahmanirrahim, kita minum sampai puas, lepas tu kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan orang yang kalau dia jaga adab minum dia je, dengan dia buat macam tu, baca bismillah alhamdulillah, baca bismillah alhamdulillah, dan minumnya macam tadi, sikit-sikit sampai habis, maka selama air ada di dalam badannya, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Allah akan memeliharanya daripada melakukan maksiat. Maksudnya apa? Dengan minuman tersebut dia tak akan lakukan maksiat. Sebab apa? Sebab dia minum tu pun dengan memohon bantuan daripada Allah agar menjaga dirinya, agar dapat kekuatan untuk taat dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwangi-wangi. An Musa bin Anas bin Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukratun yatatayyabu minha. Anas bin Malik menyatakan Rasulullah memiliki sebutan minyak wangi dan dengannya yang dengannya baginda mengharumkan diri, dan sesungguhnya Nabi itu sifatnya lebih wangi daripada minyak wangi. Habis tu kenapa disebutkan tentang baginda Nabi berwangi-wangian? Untuk mengajarkan kepada kita supaya berwangi-wangian, dan Nabi suka kepada yang wangi.
Kalau sebenarnya Nabi SAW sifatnya lebih wangi, bahkan peluh Nabi lebih wangi daripada wangi. An Thumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik la yaruddu tiba wa qala Anas inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tiba. Thumamah bin Abdullah menyatakan Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Rasulullah tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Jadi kita kalau diberi minyak wangi kita ambil. Jadi apa doa pakai minyak wangi? Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah. Nanti kita syarahkan doa tu. Kenapa kena baca doa ketika pakai minyak wangi? Kerana ada orang merasa mulia dengan minyak wangi. Maka kena ingat minyak wangi kita tu, wangi mana pun tak boleh lawan, tak boleh challenge wangian syurga. Wangian syurga itu dibau 500 tahun perjalanan. Jadi, apa yang kita nak faham? Ketika pakai minyak wangi, jangan pakai kerana tuntutan hawa nafsu. Tapi pakai ikut tuntutan syarak. Contohnya pada masalah apa? Orang perempuan. Jangan pakai minyak wangi banyak-banyak nak keluar pergi pejabat, nak keluar pergi kerja, nak keluar pergi kenui kahwin, nak keluar pergi pasar. Sampaikan wangian itu boleh dibau oleh orang lelaki yang jauh daripada kedudukannya. Hatta dekat. Jangan sampai orang lelaki yang bukan mahram ketika kita lalu matanya beralih tengok kita sebab wangian yang kita pakai. Oh, kita berasa bagus ni wangian ni. Ketahuilah ketika itu kita kena ingat jangan sampai sebab wangian kita diharamkan daripada membau syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita habiskan bab ini sedikit lagi. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la turaddu al-wasaid wad-duhn wal-laban. Ibnu Umar menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada 3 pemberian yang tidak boleh ditolak. Bantal, yakni alas duduk, minyak wangi dan susu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu ani. Kaedah ni guideline kalau nak pakai minyak wangi. Wa tibun nisa'i ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wangian dari bagi lelaki baunya kuat tetapi warnanya tersembunyi. Adapun wangian bagi perempuan pula nampak warnanya tetapi tersembunyi baunya. Maksudnya sikitlah kadarnya. An Abi Uthman An-Nahdi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tiya ahadukum ar-raihana fala yarudduhu fa innahu kharaja minal jannah. Abu Uthman An-Nahdi menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila diberikan minyak wangi kepada seseorang daripada kamu maka tidak boleh ia menolaknya kerana sesuatu yang wangi berasal daripada syurga. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita pada kelas yang berikutnya dan kita akan cuba baca sehingga hadis yang ke-200 insyaAllah. Jadi ada 70 hadis lah kita kena baca pada pertemuan akan datang dan kita akan cuba untuk capai insyaAllah supaya nanti pada hari pengkhataman kita tidak terlampau banyak perlu membaca. Sebab hari khatam nanti ramai orang tu kita nak jumpa kawan-kawan, nak sembang-sembang dan sebagainya. Jadi supaya pertemuan reunion nanti bukan hanya pada jumpa-jumpa, maka kita mulakan dengan majlis ilmu. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang pada bab tutur katanya baginda Nabi. Macam mana cara Nabi SAW berbicara dan macam mana Nabi SAW bercakap. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustaz Ahmad Salahuddin Harun hafizallahu taala wa man ta'a bi sihatin wa afiyah atas ilmu yang bermanfaat, masya-Allah. Banyak faedah-faedah yang saya dapat malam ni, masya-Allah. Saya rasanya jemaah pun. Ustaz ada soalan sikit Ustaz. Ni tadi daripada Kak Husna Wardati. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya tentang adab minum. Lepas 3 kali teguk air minuman tu, jika ada lebihan nak buat macam mana? Buang atau simpan untuk minum selepas tu? Macam mana tu Ustaz? Yang mana tu Ustaz? Jadi
Sunnahnya minum 3 kali. Kita minum 1, 2, 3 sampai puas. Jadi boleh tak kalau kita nak minum lagi? Boleh. Hukumnya harus. Hukumnya harus. Boleh kita nak tambah lagi. 2, 3 kali lagi, 4 kali. Boleh, tak ada masalah. Tapi sunnah asalnya 3. Masya Allah. Lebih lagi kita nak minum. Kalau kata ada lebihan, habiskanlah. Jangan membazir pula. Kalau ada Ustaz Akmal sebelah, boleh bagi Ustaz Akmal. Bila tak ada, kita je lah minum. Kalau ada sebelah tu kena, yang waktu kena air sedap-sedap sikit lah. Fresh sore ke kan. Itu kira sekali bismillah lah tu Ustaz. InsyaAllah. Kak Siti kita ada tanya tadi Mhm. rakaman. InsyaAllah nanti yang rakaman tu saya akan tanya kepada pihak Yaskin Bangi macam mana kalau nak dengar balik. Macam InsyaAllah mana tu? ada Ustaz, InsyaAllah. Ada. Sebab Nanti kita malam ni mungkin ramai kan ada program debat dan sebagainya, mungkin tengok debat betul. ke kan. Malam ni kehadiran kita kurang sikit. Tak ada bergurau. Allah. Jadi musim dia. musim dia. Jadi masya-Allah, antara yang ilmu yang saya dapat tadi tu, Nabi suka makan apa? Kaki kambing tu, peha kambing tu. Masya-Allah. Jadi lepas ni Ustaz Aziz kena belanja saya peha kambing banyak sikit kita boleh, ikut tak ada masalah. niat ikut sunnah Nabi. Tapi kena kambing Mekah lah Ustaz. Kambing Mekah. Baru nak rasa kambing Kelantan. Tak jadi macam ni. Boleh Ustaz. Ni ada soalan baru pula Ustaz. Sampai puas tu masih disunatkan minum satu teguk satu nafas tu Ustaz. Macam mana ni? Macam mana? Sampai puas tu dalam tegukan tu lah. Sebaiknya macam tu. Tapi kalau tak, boleh teruskan tegukan seterusnya. Kalau contoh pedas, 3 teguk tak hilang pedas tu, minumlah teguk tambahan. Tak ada masalah. Boleh. Ini perkara-perkara sunat Ustaz kan? Boleh. InsyaAllah. Okey Ustaz Akmal. InsyaAllah. Alhamdulillah pembelajaran malam ini tentang banyak kita belajar tentang bab-bab adab-adab makan dan adab minum. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan yang kita belajar pada malam ini kita boleh mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul Ustaz? Betul insya-Allah. Saya ingat kata lagi guru saya dia cakap bagaimana kita nak dapatkan rasa mahabbah cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan kita amalkan sunnah dalam kehidupan. Jadi hari ini kan, bagaimana kita nak rasakan mahabbah kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Bagaimana penduduk Madinah sebelum ni tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi mereka menyintai Nabi, sayang kepada Nabi. Kerana apa? Kerana di dalam rumah-rumah mereka telah diceritakan tentang baginda Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan, dengar ke saya ni? Mudah-mudahan Allahumma salli alaihi wasallam. Kata guru saya tadi, Afadil Ustaz Ahmad Saluddin Hafizullah Ta'ala lah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita insya-Allah. Mana Ustaz Azim ni? Tak ada ke ni? Tengok tak bergerak tu. Jadi insya-Allah kita berjumpa kita lagi di kemudian perjumpaan kita pada 14 hari bulan insya-Allah. 14 hari bulan di waktu yang sama insya-Allah 9 malam. Sebelum itu kelas online terakhir. Kelas online terakhir sebelum kita khatam kitab di tempat-tempat yang kita sebutkanlah. InsyaAllah bermula dengan 19 hari bulan di Terengganu insyaAllah. Jadi kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. InsyaAllah kita jumpa kembali pada 14 hari bulan insyaAllah. Subhanallah. InsyaAllah. Subhanallah. Ada Ustaz Azim tadi tengok tak bergerak. Putus. Terputus. Dia waktu dia dah lebih dah tu gitu tu. Pandai dia setting. Tak ada kurang. Mari insya-Allah. Jangan lupa Ustaz, 14 hari bulan ada lagi kelas kita kelas terakhir Ustaz. Betul? Ya, insya-Allah. Kelas terakhir kita sebelum kita khatamkan kitab kita. Dan insya-Allah jangan lupa perjanjian kita
sekiranya diberikan rezeki pada Allahumma salli ala Muhammad pada 19 hari bulan kita akan buat di Kuala Terengganu, insyaAllah. Tempat nanti kita akan bagi tahu insyaAllah. Dan di Kuala Lumpur, di Bangi, kita dah dapat dah tempat, insyaAllah kita akan buat di Pondok Unas, Ustaz. Oh, Masya Allah, dekat Pondok Unas. Pondok Unas di Di Gila, Ustaz. Dengkil, sedap. Dengkil. Dengkil Dengkil. Dia dekat dengan Bangi. dekat dengan Bangi. InsyaAllah kita Hmm. akan buat di situ pada 20 hari bulan. Tentatif program, insyaAllah kita akan bagi tahu balik tentang tentatif program kita. Dan di Kota Baru, insyaAllah tidak kalau diberikan rezeki pada 2 hari bulan 9, insyaAllah. Tempat InsyaAllah. nanti kita akan bagi tahu balik, insyaAllah, Ustaz. Jadi Ustaz, Baik, dah Ustaz. waktu dah menunjukkan 10.30 malam. Kan? Dah waktu tengah malam ni. Jadi insyaAllah sama-samalah apa yang diajar oleh Tuan Guru kita tadi, kita amalkan. Mudah-mudahan InsyaAllah. lagi bertambah lagi cinta dan kasih sayang kita kepada baginda kita, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi dah doa penutup dah, Ustaz kan? Dah penutup dah tadi. Dah doa penutup. Jadi yang baik jumpa itu daripada kami, insya-Allah, yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada kelemahan dan kekhilafan diri kami semua. Insya-Allah kita jumpa kembali pada 14 hari bulan. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, sebelum kita tutup ada satu video. Ini video tentang satu petugas kita, Allah telah kembali ke rahmatullah, tidak lain tidak bukan iaitu Allahyarham Ustaz Soleh. Kita tengoklah sekejap dan mudah-mudahan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau, insya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan arwah Allahyarham Ustaz Soleh berada di taman-taman syurga dan bersama dengan para solehin, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.